Hai, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bertemu kembali di episod 3 hashtag ini cerita saya BTS ataupun behind the scene. Okay, so insyaAllah tahun depan kita akan sambut ulang tahun yang ke-10 Yayasan Peraju. So ini cerita saya behind the scene ni akan menampilkanlah koleksi kisah realiti, aspirasi dan inspirasi warga Yayasan Peraju sendiri. So selama ni kita feature cerita pasal scholars saja. So sekarang ni kita nak feature lah macam mana kita punya belakang tabir, di sebalik tabir, macam mana dah kita melahirkan lebih 40,000 lebih penerima faedah ataupun scholars kita panggil. So hari ni kita ada bro dan sis dari different department untuk kongsikan kisah masing-masing. So tanpa melengahkan masa, bolehlah kenalkan nama, department mana dan juga dah berapa lama berkhidmat di Yayasan Peneraju. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasihlah kerana menonton ini cerita saya behind the scene bersama dengan staf Yayasan Meraju. Nama saya Suhasindawati binti Ismail. Saya mula berkhidmat di Yayasan Meraju ni pada Julai 2019 dan sampai sekarang dan lebih kurang dalam 2 tahun lah, 2 tahun 5 bulan. Saya adalah salah seorang daripada staf daripada Department Finance. Okey, terima kasih Linda. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Nama saya Ahmad Azizi, boleh panggil saya Azizi je. Saya daripada bahagian pengurusan program dan penyampaian perkhidmatan ataupun nama pendek dia PSDM. Okey, saya dah bekerja di Yayasan Peneraju berapa lama? Tahun depan insya-Allah saya bakal memasuki tahun keempat bersama dengan Yayasan Peneraju sejak daripada April 2018. Itulah sekejap je dah 4 tahun kan Linda? Lama juga tu 4 tahun. Okay, maybe Azizi dari kita tahu PSDM tu operations kan, and then maybe bolehlah cerita pasal pengalaman dengan scholars ataupun macam mana handle program ke, and then maybe Linda boleh ceritakanlah macam mana kisah di sebalik tabir Department Finance kat Yayasan Peraju beroperasi. Silakanlah ceritakan kisah masing-masing. Okay, terima kasih Hanif. Tanggungjawab utama Department Finance ni adalah untuk menguruskan grant yang kita terima daripada Jabatan Perdana Menteri, yang mana grant yang kita terima tu sama ada grant pembangunan ataupun grant mengurus. Grant pembangunan ni digunakan adalah untuk menjalankan program-program yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju seperti program pendidikan akademik, program kemahiran, program profesional, program specialist dan program teknologi. Yang mana program-program ini terbuka kepada semua bumiputera yang layak, dan yang menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh setiap program ni lah. Manakala grant mengurus pula adalah grant yang kita terima untuk melancarkan operasi Yayasan Peneraju bagi menjalankan amanah yang telah diberikan oleh kerajaan. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, dalam Department Finance kita ada 6 orang. So saya adalah salah seorang daripada Department Finance yang mana setiap seorang tu ada function ataupun dia punya peranan masing-masing lah. Ada juga yang berperanan untuk dalam membuat pembayaran dari segi pembayaran iuran pengajian, pembayaran allow, pembayaran untuk pergi engagement ataupun pembayaran kepada kita punya sekolah lah, sama ada secara direct ataupun melalui our program partner lah. Okay, untuk pengetahuan semua, program partner ni dilantik oleh Yayasan Peneraju lah untuk menjalankan program-program yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju, yang mana pelibatan finance, pelibatan saya sendiri dalam proses pelantikan program partner ni adalah dengan membuat penilaian lah. Penilaian dia orang punya financial background, dia orang punya membuat scoring lah, based on the latest audited report yang diorang provide tu, kita akan buat scoring based on skema yang memang dah ditetapkan. So based on the scoring tu kita dapat tahulah sama ada background keuangan company tersebut sama ada memuaskan atau tidak memuaskan. Dan ini akan menjadi salah satu daripada kriteria dalam pemilihan dalam untuk kita menenarai pendek lah sebenarnya, menenarai pendek program partner
yang berpotensi untuk menjalankan program-program yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju. Okey, apa pentingnya penilaian ini adalah untuk memastikan bahawa program-program ini dapat berjalan dengan lancar lah daripada awal sampailah kepada tamat program yang telah dijalankan itu. Okey, terima kasih Linda. Saya cerita daripada saya pula kan. Saya suka nak kaitkan dengan apa yang Encik Hanif dengan Puan Linda cakap tadi. Okey, berkenaan dengan yang pertama macam mana saya menguruskan penerima faedah kita, dan yang kedua macam mana kita punya pemilihan dibuat. Okey, yang pertama kita nak bercerita macam mana kami memilih bukan akan program penerima faedah. Ini something yang jarang kita ceritakan kepada orang luar. Sebab apa? Sebab benda nak cerita ni panjang. Tapi saya suka nak kongsi kat sini sebab this is behind the scene. So we will share with you what's happening behind the scene. Okay, pada umumnya kita akan dapat jumlah permohonan yang banyak bergantung kepada program. So kalau masa zaman saya menjaga program skill iltizam 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, untuk mendapatkan satu permohonan untuk program-program untuk daripada pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun pelajar-pelajar yang berpendapatan rendah ni, akan program kami terpaksa untuk masuk ke dalam kampung-kampung. Sebab mereka bukan orang yang senang. Saya boleh nyatakan di sini. Specifically for iltizam, mereka bukan orang yang senang. Kalau kamu rasa kamu ada basikal itu kamu kaya, mereka melihat basikal itu sebagai satu keperluan, bukannya kehendak. So sepanjang saya menjaga program iltizam, saya sendiri dapat melihat macam mana mereka dengan SPM 7E, 8F. Ada yang tak ada SPM, tak ada PMR, UPSR sahaja. Tapi kenapa kita masih ambil? Sebab kami percaya akan bakat mereka. Kita percaya mereka boleh menjadi kunci untuk mengusingkan balik roda hidup mereka dan keluarga mereka. If they are not the start, if they are not the one who achieve the peak, they can be the start. Sebab mereka adalah kunci. Dan kita di Yayasan Peneraju sentiasa berusaha untuk menyediakan kunci itu sebaik mungkin untuk mereka, buka pintu rezeki yang baru untuk mereka. But Azizi, that one specifically untuk program skill iltizam je kan? Betul. Iltizam tu special sebab dia zero to hero. Bila kita bercakap pasal teknologi pula kan ni, teknologi is a bit special. Because why? Semua yang masuk, semua golongan bekerja. The one yang saya jaga semua dah bekerja. Minimum 1 tahun atau 2 tahun pengalaman bekerja. Cerita dekat teknologi ni pula lain. Kita cuba untuk bantu mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Sebab pada masa yang sama kita nak bantu pembangunan ekonomi. Macam mana kita nak bantu membangunkan ekonomi? Bila penerima faedah yang dapat income lebih semua, they will have the bigger power, purchasing power untuk beli-beli. So bila kami buat assessment pemilihan, saya sendiri boleh nampak macam mana ramai dengan golongan Bumi Putera kita yang walaupun memiliki diploma atau ijazah, tetapi mereka berpendapatan di skala yang sangat rendah. Imagine looking at a degree holder with a salary of 1,200. Mungkin ada antara kamu kata normal lah, but you need to imagine if it happens quite often with the current spending punya cost. I don't think normal people can survive. They are all the strong-willed people. Sebab tu kita ambil mereka. Bila buat pemilihan, kita akan berikan keutamaan kepada mereka yang berpendapatan rendah. Sebab kami percaya orang inilah yang kami patut bantu. Okey, kalau saya boleh tambah sikitlah apa daripada apa yang saya ceritakan sebelum ni lah. Apa yang saya ceritakan sebelum ni adalah secara overallnya lah apa yang Department Finance buat lah. Tapi untuk apa yang sebenarnya tugas utama yang saya buat adalah saya lebih kepada kerja yang berkaitan dengan perekonomian pengurusan lah, iaitu management accounting, iaitu tujuan utama saya adalah untuk memastikan semua transaksi kewangan tu diambil kira dan direkod dengan betul. Okay, dan saya juga akan menghasilkan report ataupun laporan keuangan yang lengkap dan juga terperinci. Apa kegunaan laporan keuangan ni? Kegunaan laporan keuangan ni adalah untuk memberikan informasi atau memberikan maklumat kepada pihak pengurusan Yayasan Peneraju supaya untuk memudahkan mereka untuk merancang dan juga membuat keputusan supaya geran yang kita terima tu
dapat digunakan dengan berkesan ataupun dapat digunakan dengan sebaiknya lah bagi mencapai matlamat utama kita, iaitu untuk memberi manfaat kepada lebih ramai lagi bumi putera kat luar sana yang layak. Okey, selain itu laporan ini juga akan digunakan lah sebagai rujukan lah untuk untuk menyediakan report lah kepada pihak-pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan ni seperti Jabatan Perdana Menteri ataupun awal penyumbang dana lah. Untuk pengetahuan semua, selain daripada grant yang kita terima tu, kita juga menerima dana daripada awal penyumbang dana yang willing untuk menyumbang dan juga sama-sama membantu menjayakan program kepada Bumi Putera. Mungkin Azizi ada apa-apa lagi yang nak tambah mengenai dengan teknologi tadi? Kalau saya bab teknologi ni dia luas. Tapi satu benda yang orang kata kan, dia kepuasan tu tau. Kepuasan bila kita buat kerja ni, especially if you are taking care of technology program, employment based program. Kita boleh nampak tau, kita boleh nampak macam mana perubahan kepada kita punya penerima faedah. Untuk makluman semua, kita ada untuk program employment kita ada pemantauan selama 6 ke 12 bulan. Pemantauan pekerjaan yang mana kita akan memantau status pekerjaan dan pendapatan penerima faedah kami. Dalam tempoh pemantauan tu kita juga akan bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sama ada cari kerja kat luar ataupun push for internal increment. So sort of naik pangkat ke ataupun salary revision semua. Sebab apa? Kami percaya akan nilai pensijilan yang kami tawarkan. Bukannya pensijilan orang kata omong kosong, cokiang punya lah. Dia lah pensijilan yang bertaraf antarabangsa. So dia macam satu kepuasan tau bila kita nampak dapat email daripada sekolah. Assalamualaikum Encik Azizi, saya nak maklumkan bahawa saya dah berjaya mendapat kerjaan baru dengan gaji sekian-sekian dengan kenaikan 20%, 30%. Itu adalah satu kepuasan. Satu kepuasan sebab apa? Kita dah berjaya membantu seorang lagi Bumi Putera untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Dan itu adalah satu yang orang kata sesuatu yang kita tak boleh bayar dengan duit. Kepuasan itu adalah satu yang kita hanya boleh dapat dan kita hanya boleh nilaikan setelah melihat apa yang kita nampak. So itulah sedikit bila kita bercakap berkenaan dengan employment based punya program di Yayasan Peneraju. Siapa yang berminat bolehlah. Saya permohonan buka lagi ni. Okay, kalau saya nak tambah sikit lah apa yang Saudara Azizi beritahu tadi, selain daripada program teknologi tu, saya rasa program persijaan profesional pun penting lah berdasarkan saya punya pengalaman lah sebelum ni yang dah bekerja dalam bidang finance dan pengurusan ni. Apa yang saya perasan lah sekarang ni persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang keuangan ataupun dalam bidang perakaunan ni juga sangat sengit lah, sebab sekarang ni majikan banyak diorang tengok kepada calon-calon, diorang lebih mengutamakan pada calon-calon yang mempunyai professional certificate lah. Contoh macam SCCA, macam SIMA, macam MIPA, yang mana bila memiliki professional certificate ni dia macam jadi satu added value lah untuk diorang, yang mana untuk menjadikan diorang ni lebih berdaya saing lah dengan pencari kerja yang lain lah. Dan lagi satu, Yayasan Peneraju ni menawarkan program-program profesional ni khususnya untuk Bumi Putera bagi mereka meningkatkan kepakaran mereka dalam bidang tersebut lah. Okay, compact masing-masing punya cerita. Macam dari cerita Azizi tu, saya dapat tangkap lah sesungguhnya untuk jaga program dari satu program ke satu program macam Azizi share tadi dari skill Iltizam, sekarang jaga teknologi pula. Sesuatu yang rumit lah. Dan banyak program kita nak jaga, banyak scholars kita nak jaga, tapi dalam masa yang sama bila kita macam Azizi share tadi, kita terima message ataupun dapat khabar lah dari scholars yang kita jaga macam mana kita punya program ni dah merubah kehidupan mereka tu, kita rasa puas, kita rasa happy sebab kita dah tolong orang tu kan. Betul tak? Macam Linda ni, okay, saya tak boleh imagine sebab kita banyak program, lebih 350 program. So nak handle the grant yang kita dapat tu untuk program sekian program tu, saya tak dapat imagine lah, because to be honest saya memang lembab lah babak nombor ni. So saya tabik lah juga orang-orang finance ni sebenarnya. So kata-kata akhir, personal opinion ataupun thoughts untuk Yayasan Peneraju ataupun kita punya potential beneficiaries masa hadapan.
Okey, harapan saya lah semoga Yayasan Peneraju ni dapat membantu ataupun merealisasikan lebih banyak lagi impian ataupun cita-cita Bumi Putera di luar sana yang tak berkemampuan, yang tak berpeluang untuk meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat yang seterusnya. Sebenarnya Yayasan Peneraju ni memang sangat dekat lah, memang memberikan satu sentimental value kat saya sebab sebelum ni company yang saya kerja sebelum ni memang tak samalah dengan Yayasan Peneraju, yang mana Yayasan Peneraju ni kita directly menolong Bumi Putera ni untuk menaik taraf hidup mereka supaya menjadi lebih baik lah. Dan tak kira lah sama ada kita ni daripada Department Finance ke, Department SC ke ataupun Department Agriculture ke, semua memberi semua contribute lah diorang punya peranan masing-masing untuk mencapai target utama kita, iaitu untuk menolong lebih ramai Bumi Putera kat luar sana. Dan untuk sekolah-sekolah pula, nasihat saya lah supaya gunakan peluang yang Yayasan Peneraju berikan ni, peluang yang ada ni dengan sebaiknya, belajar bersungguh-sungguh, jangan stres-stres, fokus sampai dapat result yang baik. Dan pada anda semua pula, jangan lupa follow Facebook dan juga IG Yayasan Peneraju supaya anda boleh mengetahui update program-program terkini yang dibuka, dan boleh juga layari website Yayasan Peneraju. Dan jangan lupa war-warkan kepada kawan-kawan, saudara mara, jiran ke mengenai program yang Yayasan tawarkan ni supaya mereka semua turut sama dapat manfaat daripada program tersebut. Terima kasih. Okey, saya pula harapan saya secara umumnya agar visi Yayasan Peneraju akan sentiasa diperkukuhkan. Apa visi kami? Visi kami adalah untuk menjadi catalyst ataupun pemangkin kepada dua benda. Yang pertama adalah pembangunan teknikal, technical capabilities of Bumi Putera. Dan yang kedua, yang saya rasa paling penting, which is mindset change, the paradigm shift, whereby kita nakkan Bumi Putera kita keluar daripada takut lama, sentiasa mengharapkan bantuan untuk semua perkara, sentiasa mengambil ringan. Ni bukannya macam generalization lah, sebab saya tahu tak semua macam ni. So we want, I hope that benda ni kita boleh perkukuhkan lagi agar Yayasan Peneraju akan kekal relevan untuk pembangunan kapasiti Bumi Putera di masa hadapan. Untuk sekolah-sekolah saya yang tersayang kat luar tu, apa nama dia, macam Puan Linda cakap tadi, belajar elok, jangan cek pasal dengan saya. Tak adalah. In the end, be a good role model to the community. Jadi contoh yang terbaik, gunakan apa yang anda pelajari di dalam kelas. Tak kisahlah program apa, teknologi, accounting, specialist, skill dan lain-lain lagi. Gunakan apa yang anda belajar di dalam sepanjang program anda, sepanjang kelas anda, sebagai salah satu senjata utama untuk membantu membangunkan negara. InsyaAllah Yayasan Peneraju akan teruslah mendukung mandat yang diberikan kepada kita untuk kita terus realise the aspiration of our potential beneficiaries, khususnya Bumi Putera. Okay, terima kasih banyak-banyak Bro Azizi dan Sis Linda. Bukan senang nak dengar cerita di sebalik tabir, especially from finance, kan? Okay, so insyaAllah next week, bukan next week, hari Jumaat ni kita akan ada tetamu lain pula dari department lain juga. Okay, so stay tune. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye.